Atuh, Ya. mari kita borak-borak pasal kehidupan dulu. Borak-borak pasal kehidupan. Tapi saya ada kerja lah. Borak lah, ayo. Apalah. Tinggalkan kerja, kita borak dulu. Baru kamu. Pantang mundur kecuali Bini call. bini call. Oh. Sudah kawin kita kena tukar lah tagline. Salah tu. Bukan clip mic. Bukan. Oh. Bukan. Sorry. Itu bukan klip mic. Minta maaf lah. Klip mic kecil. Oh, bodoh artis Malaysia ni. Artis. Artis Bukan. Saya penghibur. Sebelum bergelar penghibur. Ya, saya Okey, sebelum bergelar penghibur lah kan. okay. Penghibur artis, orang cakap public figure kan. Ya. Macam mana terdetiknya hati turun ke Kuala Lumpur ni? panjang ceritanya. Tahun 20/04/1992 lahirlah seorang budak yang bernama Atu. Nama sebenar siapa? Nama sebenar Syarif Kunal. Jauh kan? Itu bukan abang kah? Syarif. Kita orang semua nama Syarif. Oh, semua ada. Cuma nama sama tapi muka lain-lain. Terutamanya yang seorang tu. Ayo. Macam predator kan guys. Nanti keluar emoji predator. Saya sebelum jadi pelawak, saya seorang nelayan. Ya, betul. Waktu malam. Kalau siang saya buat kerja buruh kasar. Tengok muscle. Oh, yo. Buat ya. Ini bukan pakai asteroid ya. Ini yang betul punya original. Yo. Bau dia pun original. Bangunan mana di Sabah yang kau dah buat? Di Sabah tak ada bangunan yang tinggi-tinggi. Okey. Tempat di kampung saya lah. Saya dulu banyak buat macam bangunan begini. Lepas tu saya pernah buat sekolah. Saya pernah buat taman permainan dekat Pekan Kudat lah. Saya banyak berjasa lah. Jadi macam mana terdetiknya nak datang Kuala Lumpur? Audition Raja Lawak tu. Okey, sebenarnya sebelum saya masuk audition, saya pernah datang pergi Kuala Lumpur tahu. Saya bukan datang, saya lari daripada rumah, berhijrah. Berhijrah. Dekat kampung tu, saya daripada kecil, saya umur 17 tahun tak pernah keluar daripada kampung. 17 tahun tu hidup di dalam kampung tu Di dalam kampung, tak pernah keluar daripada daerah Kudat tu. Cuba bayangkan, saya macam ayam. Duduk dalam kandang. Sampailah lepas 17 tahun SPM, saya ada kumpul duit masa saya kerja, saya lari daripada KL. Lari dari Sabah. Terbalik. Okey, lari daripada kampung saya pergi KL. Itu gunakan duit waktu kerja 17 tahun? Yes. Waktu sekolah pun bekerja? Waktu sekolah pun bekerja. Buruh kasar? Buruh kasar. Gaji masa itu saya ingat satu hari RM5. 2005, 2000 sampai 2010. Bayangkan, dekat Sabah masih ada gaji RM5. Di mana kerajaan? Apa yang terdetiknya pergi Kuala Lumpur? Kenapa kau tidak pergi Kota Kinabalu kah, Lahadatu kah? Sebab saya ada tengok, ingat tak masa dekat ada TV, kalau azan dia akan keluar menara Kuala Lumpur. Rasana. Lepas tu saya tak nampak Kuala Lumpur, menara Kuala Lumpur. Satu hari nanti saya akan pergi. Ayyalal falah, menara berkembar. Jadi terdetik datang pergi situ. Saya nampak KLCC depan mata. Tidak seperti yang dalam TV. Semak sabun. Tapi itulah membakar semangat saya. First time naik flight. Masa itu saya memang tidak tahu apa-apa. Pakcik saya cakap dia pernah pergi Kuala Lumpur. Mana orang berkumpul, situ awak pergi. Saya pergilah orang berkumpul. Berkumpul-kumpul, lupa itu tandas. Ini betul tahu, ini bukan buat kelakar. Ini betul punya cerita? Betul. Naik atas flight. Lepas tu dia suruh, kan kita kalau naik kereta kan tali pinggang macam gini kan. Kalau flight kan dia macam gini kan. Saya dah pelik dah. Selamat kan ni. Sebelah saya tu kebetulan ada makcik. Makcik tu pun first time. First time. Dua-dua first time. First time. Makcik tu tanya, kapal terbang ni tidak menakutkan? Tidak. Yang paling penting masa nak terbang tu tutup mata. Makcik tu tutup mata sampai pergi KL. Dia tidak menikmati penerbangan. Saya naik lift pun saya macam wow, sakai. Jakun, tahu. Di Sabah tiada lift masa tu? Bukan di Sabah, di Kudat. Di kampung. Di kampung. Tak ada lift. Kesian kan kampung saya. Di mana kerajaan? Eskalator dia macam merasa wow, untung orang bandar ni dapat bermain dengan teknologi. Tempat pertama pergi? Saya ingat lagi dekat Kepong. Kita ikut dengan ejen. Kita fikir kita saja. Rupa-rupanya ada lagi 20 Bangladesh. Kita duduk dalam satu bilik dengan 20 Bangladesh, 10 Vietnam, 5 Myanmar. Cerita betul. Kau rasa macam gitulah perasaan jadi ikan sardin dalam tin. Memang bersempit kat dalam dengan bau bawang, kunyit, bau kemenyan.
Tak ada saudara. Lepas jadi artis baru banyak saudara. Kejam betul dunia ini. Tapi pergi seorang, Syarif dengan Melati tak ikut? Tak ada. Masa saya pergi tu, diorang akan toykan. Saya ikat dengan kandang kuda. Serius? Malam tu saya bakar. Tak mati. Aku punya ingat betul. Nah, masa tu saya pergi seorang lah. Saya datang sini, saya kerja security. Oh, kerja pertama di Kuala Lumpur? Yes, security. Okey, yang dua beradik lagi tahu tak? Diorang tak tahu. Sebab kalau orang tahu, diorang akan bagi tahu mak saya. Sebab diorang ni dia ibarat pendengki. Diorang tidak mau tengok saya berjaya sebagai security. Jaga apa? Sekolah ke apa ke? Saya jaga shopping kompleks. Perasan tak kalau kita pergi shopping kompleks dekat cashier tu kan ada berdiri dekat depan kaunter tu. Bayangkan 12 jam berdiri. Saya tengok Bang Laris kat sebelah saya sudah hilang. Pengsan. Oh yo. Sepanjang tu 2 tahun setahun saya kerja security. Lepas tu saya kerja kilang Panasonic, saya kerja kilang Econ, kerja kilang roti, kerja macam-macam kilang. Semua saya kerja sehari, tak tahan. Kerja sehari tukar. Main lari saja. Itu orang cakap cari pengalaman dengan kebodohan sekali. Orang cakap tak ada plan, tak ada apa. Just Tak ada apa. datang. Game bank je. Bukan Royal Rumble. Gamble. Gamble datang KL. Ini orang cakap betul-betul merantau. Tapi bila kita sudah dekat tempat orang baru kita tahu, oh begini rupanya KL. Muka sebenar KL. Penuh dengan keperitan. Betul. Saya memang tertarik dengan benda tu. Saya nak tengok KLCC. Itu motif dan juga niat pertama tengok KLCC. Betul. Tapi memang niat pertama itulah bila sudah sampai dekat KL, niat tu sudah bertukar. Kena cari kerja. Sampailah saya give up. Bayangkan saya keluar daripada kampung tu, saya bawa beg Adidas. Biasalah kopi ori lah. Okay. Tapi nampak macam gah lah. Okay. Keluar daripada kampung, balik daripada KL, kau rasa saya bawa apa? Saya bawa plastik hitam saja. Beg tu saya jual untuk tambang balik. Tapi memang saya tidak berjaya untuk kali yang pertama. Okey, berapa lama di KL waktu tu? 4 tahun. 4 tahun di KL. 4 tahun. Dengan tak ada siapa-siapa. Tangan saya dia telan lah. Tolong. Aduh. Apalah. Lepas daripada tu baru saya masuk audition Raja Lawak. Kemudian pulang membawa plastik hitam. Ya. Apa reaksi orang kampung, keluarga semua? Diorang rasa macam, ui orang KL. Sekali saya balik tak bawa apa-apa. 1 minggu juga terima cacian, makian. Sebab tak ada kemajuan. Cacian makian tu maksudnya macam buat apa kau pergi? Buat apa pergi Kuala Lumpur. Sekarang bayangkan saya balik daripada KK tu pergi Kudat. Kita orang naik angkut tahu. Oh, daripada Kudat pergi kaki balik. Dari KK balik bawa diri. Di situ saya kerja KFC, pasang Astro, baru tu balik pergi Kudat lagi. Bawa piring Astro. Itu yang boleh cover untuk 1 minggu lagi lah. Okay. Balik daripada KK tu saya balik Kudat, saya minta tambang dengan mak. Maksudnya tak ada duit tambang. Habis tu macam mana boleh balik? Saya tipu dia. Macam mana kamu tipu dia? Kalau dia nak minta tambang, saya cakap dengan dia, kalau boleh nanti sampai Kudat dulu baru saya bagi. Sebab saya takut saya kena scam. Atu cakap ke dia? Sampai sana, Atu yang scam dia? Sampai sana, saya cakap, pakcik tunggu dulu sini saya nak jumpa mak saya. Rindu, lama tak jumpa. Saya panggil mak saya bawa duit tambang. Nah. Bayangkan, memang tak jadi orang, tapi dibagi peluang yang kedua. Sebagai seorang yang berhijrah ke Kuala Lumpur, apakah orang cakap falsafah Atu mengenai Kuala Lumpur? Macam kita tahu bila nak cari duit je Kuala Lumpur, nak cari duit Kuala Lumpur. Tapi macam based on pengalaman Atu, apa yang Atu nampak tentang Kuala Lumpur ni? Kota yang penuh dengan cabaran. Kuala Lumpur menghiasi hidupku. Kota yang penuh dengan cabaran. Bertenang. Seperti dirasuk ni. Itulah, Kuala Lumpur penuh dengan cabaran. Tapi cabaran tu daripada diri kita sendiri. Kalau nak senang, kena susah dulu. Betul? Tidak ada pernah orang yang senang, dia tidak merasa susah dulu. Dia kena susah dulu baru senang. Ingat, kalau sudah susah dulu baru senang, jangan menyusahkan. Itu falsafah. Falsafah.